Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Allahumma idfa'anna al-waba wal-ghala wal-riba wal-zina wal-mihan wal-su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Yang dihormati tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, para pecinta ilmu, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 19 hari bulan Ogos tahun 2020 bersamaan 29 Zulhijjah tahun 1441. Sekali lagi kita bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Rasam Melayu Pahang dengan kerjasama Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Hari ini kita masih lagi dalam suasana atau berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional. Dan tanpa kita sedar, hari ini sudah genap 154 hari ataupun tepatnya 5 bulan 1 hari kita berada dalam satu tempoh new normal, kordon saniter ataupun dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Dan kita pada hari ini adalah genap hari ke-70 pelaksanaan perintah kawalan pergerakan pemulihan ataupun Recovery Movement Control Order RMCO. Yang mana RMCO atau PKPP ini telah pun bermula pada 10 Jun tahun 2020 yang lalu dan kita baru hari yang ke-70, dia akan tamat pada 31 Ogos. Jadi kita ada kurang lebih 12 hari lagi sebelum ditamatkan PKPP ini. Kita berdoa moga-moga kita dapat kembali semula seperti sedia kala. Dan hari ini agak istimewa kerana malam ini kita akan mula memasuki tahun baru, iaitu tahun baru Hijriah 1442. Yang mana tanpa kita sedar, pejam celik kita telah pun nak masuk tahun baru Islam. Ini nak menunjukkan bahawa masa berjalan begitu pantas sekali. Sebab itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yaqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Wa takunu sanah kasyahri wa syahru kal jum'ah wa takunu jum'ah kal yawm wa yakunu yawm kasa'ah wa takunu sa'ah kal darmati bin nar. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Anas, Nabi pernah menyebut tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kamu melihat masa berjalan begitu pantas sekali, yang mana setahun dirasakan seperti sebulan saja, sebulan dirasakan seperti seminggu saja, seminggu dirasakan seperti 1 hari saja, dan 1 hari itu rasa seperti 1 jam saja, dan 1 jam itu seperti rasanya bagaikan kadormat bin nar, satu petikan api saja. Mana macam lighter contoh kita petik, itulah rasanya 1 jam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sebab itu masa sangat mustahak. Dan bagi kita, bagi orang Islam khususnya, kita sangat diajar untuk memelihara dan memanfaatkan masa. Itu kata orang putih, kata Benjamin Franklin, time is money. Orang Arab disebut al-waqtu kas-sayf. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu lambat, dia potong kamu. Orang putih kata masa ini duit. Sebab itu dalam Quran ada 4 surah yang Allah letakkan nama dengan nama waktu. Surah Al-Fajr, Surah Ad-Duha, Surah Al-Asr, Surah Al-Lail. Semuanya berhubung kait dengan masa. Dan bagi kita orang Islam, masa sangat kait rapat dengan ibadat kita. Majoriti ibadat kita ada masanya.
Semayang ada masa. Macam sekarang, waktu sekarang kita tak boleh buat semayang zuhur, belum masuk lagi. Kalau puasa mesti dibuat dalam bulan Ramadan. Jangan hari esok masuk bulan baru, bulan Muharram, kita nak puasa Ramadan. Itu tidak ada. Begitu juga kalau nak berbuka puasa, ada masanya. Nak zakat fitrah juga ada masanya. Penentuan haji, penentuan raya, semuanya ada masa. Sebab itu umat Islam dia sangat mementingkan masa. Sebab itu bila sambil-sambil kita sebelum nak mulakan kitab kita ni, kita suka nak mewar-warkan sedikit pemakluman daripada rakan-rakan kita di Pusat Kutipan Zakat Pahang, Majlis Agama Islam dan Darussalam Melayu Pahang, iaitu bermula tahun 2018, pihak Pusat Kutipan Zakat telah pun memulakan pelaksanaan mewajibkan individu yang mempunyai pendapatan untuk menaksir pendapatan mereka untuk tujuan ibadat zakat. Program ini dinamakan sebagai wajib taksir zakat dan ianya melibatkan semua individu yang bekerja di negeri Pahang, sama ada bekerja dengan kerajaan atau bekerja dengan pihak swasta. Sebab itu Minda Imam Besar pada hari ini nak mengambil kesempatan untuk nak menyeru, marilah sama-sama kita menyahut seruan ibadat zakat ini dengan membuat taksiran zakat pendapatan kita melalui portal e-taksir.zakatpahang.my. Sama ada bagi mereka yang belum cukup syarat wajib ataupun belum pernah buat taksiran, ataupun yang dah bayar zakat tapi tak pernah daftar di e-taksir, ataupun yang bekerja di negeri Pahang tetapi membayar zakatnya di negeri lain. Jadi kita mohon untuk buat taksiran pendapatan masing-masing di portal yang telah kita sebutkan tadi. Jadi pihak Pusat Kutipan Zakat Pahang telah menetapkan tarikh akhir untuk menghantar taksiran pendapatan pada 31 hari bulan Ogos tahun 2020 ini. Dan jangan teragak-agak, jangan bimbang, jangan takut untuk nak membuat taksiran, sebab taksiran ini adalah bagi memastikan sama ada benar-benar kita layak membayar zakat ataupun tidak. Elakkan daripada dikenakan tindakan undang-undang yang telah diperuntukkan, sebab Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang telah pun memulakan tindakan penguatkuasaan terhadap mereka yang tidak menghantar taksiran pendapatan mereka mulai daripada tahun lepas. Jadi sama-sama kita mengambil perhatian tentang hal zakat ini. Baik, kita bincang semula kitab kita. Ini musim yang kedua, kita gunakan kitab baru, iaitu Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat, ataupun kitab yang diambil daripada bahasa Arab, At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab ini begitu tebal sekali, 1121 halaman. Sebuah kitab yang begitu hebat kerana dikarang oleh seorang ulama yang hebat, iaitu Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi ataupun Imam Al-Qurtubi, seorang ulama yang masyhur pada era tahun 600 Hijrah, bermazhab Sunni Maliki. Dan dia sangat masyhur di dalam, khususnya dalam bilang tafsir, kerana dia ada sebuah kitab tafsir yang terkenal, Al-Jami' li Ahkamil Quran, iaitu kitab tafsir setebal 20 jilid. Baik, kita sambung membicarakan kitab kita. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita masih dalam bab yang pertama. Bagi yang ada kitab, buka muka surat 70, iaitu utusan malaikat maut sebelum kematian. Maknanya sebelum kita meninggal dunia, malaikat maut dia telah pun menghantar beberapa utusan dia, diplomat dia, untuk nak memberi peringatan kepada kita tentang kematian. Baik, muka surat 70, utusan ataupun delegasi malaikat sebelum kematian. Bab majaa fi rusul malakul maut qabla al-wafat. Ada satu khabar yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi, anna ba'dal anbiya alaihim salam qala lil malikil maut alaihi salam, amalik rasul tuqaddimuhu baina yadayka liyakunu nas ala hadri minka. Ada satu khabar bahawa salah seorang daripada nabi, yang mana tidak disebutkan siapakah nabi tersebut, dia bertanya kepada malaikat maut, adakah kamu mempunyai utusan ataupun delegasi yang datang sebelum kamu sendiri datang, supaya manusia bersedia menerima kedatangan kamu?
Qala na'am, li wallahi rusulun kathirah minal i'lal wal amrad wal syaib wal humum wa taghiru sama' wal basar. Maka jawab malaikat maut, ya benar, saya ataupun kami ada banyak utusan yang telah kami hantar dalam bentuk beberapa gangguan-gangguan, lemah badan misalnya, ataupun syaib dan uban, wal humum wa taghir sam' wal basar. Dan begitu juga kami berikan mereka itu utusan kami, iaitu berkurangnya penglihatan dan berkurangnya pendengaran. Fa idza lam yatadhakkar min nazali bihi wa lam yatub fa idza qabatahu nadiyatuh alam aqdamu ilaika rasulan ba'da rasul wa nadhiran ba'da nadhir fa ana rasulul ladzi laisa ba'di rasul wa ana nadhirul ladzi laisa ba'di nadhir. Jika dia atau orang itu dah dikenakan atau ditimpa dengan semua itu, mana dah ada uban, badan semakin lemah, dan dia masih belum sedar, masih belum bertaubat, maka ketika aku datang mencabut nyawanya, maka aku akan menyerunya. Bukankah aku sudah menghantar utusan demi utusan kepadamu untuk memperingatimu? Aku adalah utusan yang muktamad. Aku adalah peringatan terakhir. Tidak ada lagi utusan dan peringatan selepas daripada aku. Baik, pertama daripada kenyataan Al-Qurtubi ini kita perlu lihat. Pertama kita nak melihat tentang malaikat maut. Adakah malaikat maut ini dia memiliki satu nama khusus seperti Jibril, Israfil? Adakah dia memiliki satu nama khusus atau namanya umum saja? Baik, kita dah pun membincangkan dalam siri yang lepas isu nama malaikat maut ini. Menurut ahli hadis seperti Ibnu Katsir, Al-Munawi dan ramai lagi, nama khas malaikat maut sebagai Israel adalah tidak sahih dan ia adalah bersumberkan daripada Israiliyat. Yang disebutkan hanyalah malaikat maut saja. Perbincangan yang kedua, adakah malaikat maut itu satu individu ataupun satu jabatan khas, satu portfolio yang disertai atau dianggoti oleh ramai malaikat? Jadi menurut pendapat yang lebih sahih, malaikat maut ini adalah sebuah department, sebuah jabatan, satu organisasi yang besar yang bukan dianggoti oleh satu individu saja tapi oleh ramai anggota. Dalilnya kata ulama dalam surah Al-An'am ayat 61, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajipan. Surah Al-An'am ayat 61. Jadi kata ulama, malakul maut dalam ayat ini disebut secara jamak, iaitu rusuluna. Wahum, hum tu maknanya ramai. Ini ada direkodkan dalam syarah Mubti'. Baik, kemudian kita sambung. Ada satu khabar riwayat Abu Faraj Ibnu Fauzi dalam kitab Raudatul Mushtaq wa Tariqu ilal Malakil Khalaq. Fama min yawmin tatlu'u fihi syams wa la taghrubu illa wa malakul maut yunadi ya ibnal arba'in hadha waqtu akhadha zad idhanakum hadirah wa a'dha'ukum qawiyah shidad. Tidak ada satu hari pun selama mana matahari masih terbit dan masih terbenam, melainkan malaikat maut akan membuat satu seruan, announcement. Apa kata? Ya ibnal arba'in, wahai manusia yang telah berumur 40 tahun, inilah masanya kamu mengumpulkan bekalan selagi akal kamu masih waras dan fizikal kamu masih kuat. Ini pesanan daripada malaikat maut kepada seluruh manusia yang usia 40 tahun. Sementara belum nyanyuk, masih waras, boleh berfikir yang baik-baik, fizikal masih kuat, lutut masih okey, kumpulkanlah bekalan, kata malaikat maut. Akhdizat, cari bekalan. Kemudian malaikat maut menyeru lagi, ya abna'il khamsin qad dana waqtal akhadha wal hasad. Wahai orang yang telah berumur 50 tahun, ini masa untuk nak menuai hasil. Kita nak mengambil hasil daripada apa yang telah kita tanam. Ingat, yang dah umur 50 tahun,
Ini masa nak nguti hasil, bukan baru nak terhegeh-hegeh menanam pokok, nak menuai hasil. Kata malaikat maut lagi, ya bena sittin nasaitumul iqab wa ghafaltum an raddil jawab. Wahai orang-orang yang berumur 60 tahun, kamu telah melupakan hukuman Allah, kamu lalai menjawab seruan Allah. Ingatlah kamu akan firman Allah, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkar wa ja'akumun nadhiru fadhuqu fama lidzalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umur kamu dalam masa yang cukup untuk kamu berfikir bagi orang yang mahu berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi-pemberi ingatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong. Surah Fatir ayat 37. Ingat, orang yang umur 60 tahun, hari-hari malaikat menyeru kita, jangan lalai, masa semakin dekat, jangan lalai, kata malaikat maut. Kemudian tuan kitab ada memasukkan hadis Bukhari. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bercerita, a'zarallahu ila mri'in akhara ajlahu hatta balagha 60 sanatan. Allah telah memberi ruang pemohon maaf atau ruang keampunan kepada orang yang diberi tangguh ajalnya sampailah mencecah umur 60-an. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Al-Qurtubi, yuqalu a'zar fil amr, ay balighun fihi, ay a'zar ghayat al-i'zar bi'abdihi wa akbar al-i'zar ila bani adam ba'asatu rasul ilaihim liyatimma hujjatu alaih. Iaitu memberi banyak ruang untuk meminta maaf seluas-luasnya. Maknanya daripada start umur 40 nak menyampai 60 tahun, dia ada 20 tahun. Sangat luas peluang untuk dia nak memohon maaf. Berapa ramai orang tak cecah pun 40, tak cecah, baru 33, bawa basikal ramai-ramai, langgar pula di motor, jatuh gawang, meninggal. Tak sempat umur 40. Kita dah cecah 62, 63, masih lagi giling kepala, angguk kepala mendengar lagu. Bukan tak boleh, tak sesuai. Daripada umur 40 sampai 60 dah diberi peluang yang banyak. Termasuk juga, kata tuan kitab, diutuskan benda-benda yang memberi peringatan kepada dia. Maka sempurnalah alasan untuk menghukum manusia dengan dilanjutkan usia dan diutuskan pada mereka utusan-utusan. Firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus pada mereka utusan. Surah Al-Isra ayat 15. Firman Allah Ta'ala lagi, wa ja'akumun nadhir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi-pemberi ingatan. Surah Fatir ayat 37. Qila huwa Quran wa qila huwa rusul ilaihim. Dikatakan peringatan itu adalah Al-Quran. Pendapat lain mengatakan ia memaksud adalah perutusan Rasul. Wa an Ibn Abbas wa Ikramah wa Sufyan wa Waqi' wal Husain bin Fadl wal Fara' wa Tabari qalu huwa Shayb fa innahu ya'ti fi sin al-iktihal فهو علامة لمفارقته سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب. Manakala Ibnu Abbas, Ikramah iaitu murid kepada Ibnu Abbas, Sufyan bin Uyainah, Waqi', Al-Husain bin Fadil, Al-Fara' dan juga At-Tabari mengatakan yang dikatakan utusan itu, Ar-Rusul itu atau peringatan itu adalah dengan datangnya uban. Uban datang ketika tua, menandakan berlalunya masa muda seseorang. Baik, selesai. Nanti kita akan lebih perincikan tentang isu uban ni, kita bacakan dulu matannya. Kemudian tuan kitab memasukkan satu kisah Israiliyat berkaitan dengan Nabi Daud alaihissalam. Wa ruwiya anal malikil maut dakhala ala Daud alaihissalam faqala man anta, faqala man la yuhabul muluk wa la tamna' minhu al-qusur wa la yaqbal ar-rasya. Dalam sebuah riwayat Israiliyat
ketika malaikat maut datang berjumpa dengan Nabi Daud, maka ketika itu Nabi Daud bertanya, "Mu siapa? Siapa kamu? Tiba-tiba boleh masuk dalam kamar diraja ini?" Maka malaikat maut jawab, "Aku adalah makhluk yang tidak pernah takut kepada mana-mana raja, dan aku tidak boleh dihalang oleh istana, dan aku," ni yang sedapnya, "wala yakbar rasya." Aku tak ambil rasuah. Maknanya ada juga ujung tu disebut pasal rasuah. Qala fa idza anta malikul maut? Qala na'am. Qala ataitani wa lam asta'id ba'd. Maka Nabi Daud pun bertitah, "Kalau begitu ceritanya, pastilah kamu ni malaikat maut. Benarkah kamu malaikat maut?" Maka jawab Nabi, kata yang datang ni tadi, "Ya, saya adalah malaikat maut." Maka Nabi Daud pun bertanya, "Ataitani walam asta'id ba'd?" Kenapa kamu datang tak bagi tahu? Kenapa kamu datang dalam keadaan aku tak ada dapat makluman? Bukankah lebih baik dimaklumkan supaya aku bersedia? Kata Nabi Daud kepada malaikat maut. Qala ya Daud, aina fulan qaribak? Aina fulan jarak? Qala mata. Qala ama kana laka fi haula'i ibrah la tasta'id? Maka jawab malaikat maut, Daud, mana saudara mara engkau? Mana jiran kau sipulan-sipulan? Maka jawab Nabi Daud, saudara aku yang sipulan-sipulan dah meninggal. Mana jiran kamu yang sipulan-sipulan? Oh, itu pun yang kamu sebut nama semua dah meninggal juga. Maka secara sinis malaikat maut mengatakan, apakah kamu tidak mengambil ibrah ataupun pelajaran daripada kematian-kematian mereka ini? Dan adakah kamu disebabkan kematian mereka kamu tidak melakukan apa-apa persiapan? Ini persoalan dibangkitkan oleh malaikat maut. Ini boleh kita rujuk asar riwayat Al-Zamakhsyari dalam kitab Rabi' Al-Abrar. Baik. Ada satu huraian daripada ulama dikisahkan dalam kitab Majmu' Ar-Rasail karya Abu Hamid Al-Ghazali, disebutkan, kana muakhiyan li malakil maut. Malaikat maut ini dikatakan oleh ulama dia berkawan baik dengan Nabi Yaqub. Dia baik dengan Nabi Yaqub. Fazarahu faqala lahu Yaqub alaihi salatu wassalam, ya malikul maut, azairan ji'ta am qabidan ruhi. Satu ketika malaikat maut datang bertemu dengan Nabi Yaqub. Lantas Nabi pun bertanya kepada malaikat maut, wahai sahabatku, apakah engkau datang untuk nak ziarah saja ataupun kau datang untuk nak mencabut nyawaku? Faqala bal zairan. Qala fa inni as'aluka hajatan. Qala wa ma hiya? Qala an tu'limani idza dana ajli wa aradta an taqbida ruhi. Kata malaikat maut, tak, kawan datang, saya datang ni untuk nak ziarah saja, jalan-jalan. Maka kata Nabi Yaqub, ada satu perkara hajat sebagai tanda persahabatan kita, minta tolong seperkara. Malaikat tanya apa benda? Maka jawab Nabi Yaqub, beginilah, antu'allimani idza dana ajli wa aradta an taqbida ruhi. Aku nak minta tolong satu perkara ni atas dasar sahabat. Kalau ajal aku dah nak sampai, tolong maklum dulu pada aku, boleh atau tidak? Bagi tahu, notis awal. Faqala na'am ursilu ilaika rusulaini aw salasatan. Kata malaikat maut, no problem, boleh. Aku akan hantar kepada engkau sebagai memenuhi permintaanmu. Aku akan utuskan kepada engkau utusan aku. Aku punya wakil, diplomat aku. Aku akan hantar satu pasukan terdiri daripada 2 ataupun 3 orang. Bukan orang lah, 3 utusan. Falamman qada ajaluhu atta ilaihi malakul maut faqala azairun jita am liqabdi ruhi faqal liqabdi ruhika. Habis peristiwa tersebut, setelah beberapa tahun, datang lagi lah malaikat maut nak jumpa dengan Nabi Yaqub. Ini selepas satu tempoh yang lama. Kemudian Nabi Yaqub tanya soalan benda yang sama. Wahai sahabat, engkau ni datang nak ziarah ataupun datang nak cabut nyawa?
Maka jawab malaikat maut, faqal liqabdi ruhika, aku datang untuk nak mencabut nyawamu. Faqala awalasta kunta akhbartani annaka tursilu ilayya rusulain aw thalathatan. Qal qad fa'altu. Maka kata Nabi Yaqub, bukankah dulu kita dah berjanji sebelum saya ditarik nyawa, awak akan hantar dulu utusan-utusan nak memberi peringatan supaya saya boleh buat preparation. Jawab malaikat maut, saya dah hantar. Nabi Yaqub heran, hantar celah mana? Tak ada maklumat apa-apa. Maka kata malaikat maut, bayadu sya'rika ba'da sawadih wa du'fu badanika ba'da quwwatih wa hina'u jismika ba'da istiqamatih. Hadhihi rusuli ya Yaqubu ila bani Adam qabla al-maut. Kata malaikat maut, saya dah kirim. Apakah kiriman atau utusan yang kamu hantar? Putihnya rambutmu selepas hitamnya, lemahnya tubuhmu setelah gagahnya, dan bongkoknya badanmu selepas tegaknya. Wahai Yaqub, inilah atau itulah utusan-utusan aku kepada Bani Adam, kepada seluruh anak cucu Adam, sebagai peringatan bahawa kematian dia semakin dekat. Saudara-saudari sekalian, riwayat-riwayat yang dibawakan oleh tuan kitab ini wajar untuk kita sama-sama merenung tentang banyak sungguh peringatan yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita untuk nak menunjukkan kematian kita semakin dekat. Kita malam ni dah masuk tahun baru 1442. Bila masuk tahun baru, maknanya umur kita pun masih meningkat. Umur ini, kata orang yang buat kajian, umur ni ada banyak jenis. Ada umur kronologis, ada umur mental, ada umur biologis. Umur kronologis ini kita kira start daripada kita lahir sampailah waktu semasa, berapa umur kita. Kalau umur mental ini, taraf kemampuan mental seseorang, the young at heart, orang yang mungkin umur dah 80, 90 tetapi dia young old man, kita panggil istilahnya. Dan ada pula umur biologis. Umur biologis ini dikira daripada kematangan biologi yang dimiliki oleh seseorang. Macam laki-laki dan perempuan itu kan beza. Sampai orang guna istilah lelaki tua pada rasa, wanita tua pada rupa. Itu adalah istilah-istilah dipanggil umur biologis. Kita perlu akui bahawa manusia, umat manusia ini umurnya mengikut nisbah umur Nabi masing-masing. Macam kita umat Nabi SAW ada nisbah dia. Kalau umat-umat terdahulu, dia punya umur sama macam umur Nabi mereka, lebih-lebih kurang. Nabi Adam AS berapa umurnya? 1000 tahun. Nabi Idris 865 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Hud 464 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishaq 180 tahun. Nabi Yaqub 137 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Ayub 93 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Nabi Harun 122 tahun. Nabi Daud 100 tahun. Nabi Isa AS 33 tahun di bumi. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam 63 tahun. Sebab itu bagi kita, average umur kita adalah sebagaimana yang telah pernah disebut oleh Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku berlega di sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan amat sedikit dari mereka yang dapat ekstra lebih daripada 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kita tak nafi sekarang memang ada di kalangan kita sekarang ni umurnya yang mencecah super centenarian. Super centenarian ini hidup sampai 110 tahun.
Dan ada juga yang semi super centenarian, hidup sampai 105 tahun ada, tapi tak ramai. Sebab tu Nabi sebut wa aqalluhum may yajuzu zalika, rare lah, sikit sangat. Sebab itu zaman sekarang boleh dikatakan mustahil manusia boleh menjangkau usia lebih daripada 155 tahun. Dan kajian menunjukkan usia 125 adalah batas terakhir umat manusia. 125 panjang betul. 125 tu pun panjang sangat dah. Nak hidup lama sangat ni apa hal? Patut mati-mati sajalah. Ada satu filem cerita tentang The Old Guard. Old Guard ni cerita tentang sekelompok manusia yang dipanggil immortal, manusia yang tak pernah mati. Mereka ni hidup dah ribuan tahun, tak pernah mati. Tembak hidup balik, tembak hidup balik. Tapi kalau kita tengok cerita itu, antara dilema yang dihadapi oleh mereka adalah bila semua ni akan berakhir. Dia orang dah sampai peringkat dah tak daya hidup dah. Ribuan tahun. Sejak daripada zaman Rom Parsi lagi, zaman tentera salib pun ada. Dia tak mati sampai sekarang. Rupanya yang mereka jadi kelahi adalah nak cari formula supaya nak mati. Terlampau lama sangat. Jadi biarlah average saja. Sebab itu walaupun kita umur Allah Ta'ala tak bagilah panjang sampai 100 tahun, tapi walaupun umur kita ni pendek-pendek, tapi ada kebaikan. Kata Ka'ab al-Ahbar, Inna Allah Ta'ala akrama hadhil ummah bi khamsi karamat. Allah Ta'ala memuliakan umat ini dengan 5 kemuliaan. Pertama, kata Ka'ab al-Ahbar, innahu khalaqahu du'afa hatta la yatakabbara. Dijadikan umat akhir zaman ini du'afa, tidaklah gagah perkasa, supaya mereka ini tidak sombong. Yang kedua, khalaqahum sigharan fi anfusihim hatta takuna mu'annatut ta'am wasyirab wathiyab alaihim aqal. Kata Ka'ab al-Ahbar, dijadikan kejadian mereka itu kecil, badannya tidak besar-besar, supaya jimat dari segi perbelanjaan, membeli makanan dan juga pakaian. Bayangkanlah kalau badan kita besar, sudah pasti keperluan kita besar. Bayangkan kalau kita dibesar Nabi Adam AS. Nabi pernah cerita tentang fizikal ahli syurga dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, ala khuluqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam situna zira'an fis sama'i. Nabi cerita penghuni syurga ini rupa mereka semua seperti rupa ayah mereka, iaitu Nabi Adam, yang tingginya situna zira'an fis sama'i, 60 hasta menjulang ke langit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, satu hasta bersamaan 18 inci ataupun 0.0254 meter. Maka 60 hasta bersamaan 27.432 meter. Kalau dibulatkan kepada 30 meter, lebih kurang dalam 90 kaki. Setinggi mana 30 meter ini? Kalau kita andaikan bahawa setiap tingkat bangunan adalah 10 kaki, maka ketinggian 30 meter ini bersamaan dengan ketinggian bangunan 9 tingkat. Bayangkan kalau umat akhir zaman badannya besar Nabi Adam, badan besar 9 tingkat tingginya, tinggi daripada bangunan SUK lagi. Berapa belanja kita nak buat baju raya? Makan lagi, beras tak cukup 10 kilo. Sebab itu ada hikmah kenapa badan kita tidak besar-besar. Dan kata Ka'ab al-Ahbar lagi, yang ketiga, ja'alahum fuqara hatta yakuna hisabahum fil akhirati aqal. Dijadikan ramai umat akhir zaman ini tak kaya, taklah sekaya raya orang-orang dulu, rauk pasir boleh dapat emas, tak ada. Supaya mereka ini hisabnya di hari kiamat tak begitu lama sangat. Yang keempat, ja'alahum akhirul umam hatta yakuna baqa'uhum fil qabri aqal. Dijadikan mereka ni umat paling bongsu, umat Nabi ni, supaya mereka duduk dalam kubur tidak lama. Mati, duduk sekian waktu, dah kiamat.
Bandingkan kalau umat-umat zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, berapa lama dia duduk di alam kubur sekarang. Dan yang kelima, ja'ala umuruhum qasiran hatta takuna dhunubuhum aqal. Dijadikan mereka ni umurnya itu pendek-pendek. Ini yang kita nak garis bawahkan. Hatta takun dhunubuhum aqal, supaya dosa mereka tidak banyak. Ingat, kalau umur terlampau banyak sangat, dah 80 lebih, 90 lebih sampai 100, amalan nak buat dah tak banyak, lutut tak apa sihat. Lepas tu dosa pula makin tambah collection. Baik tu tak salah nak panjang umur, tak salah. Jogging lah hari-hari, nak jogging tak makan nasi, apa tak ada masalah. Masalahnya khawatir dosa banyak. Amalan tak banyak, dosa banyak. Ingat, umur kita akan ditanya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak tapak kaki manusia pada hari kiamat di depan Tuhannya sehinggalah dia selesai ditanya 5 perkara. An umurihi fima afnahu wa an syababihi fima ablahu wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. 5 perkara Tuhan akan tanya, tak boleh jawab duduk situ. Pertama tentang umur, ke mana dia habiskan, dia guna untuk apa. Kemudian tentang masa mudanya, mana dia channelkan umur mudanya. Tentang hartanya, dari mana dia dapat dan apa yang dia buat untuk belanja. Dan yang kelima, ilmu yang dia dapat, dia amal ataupun tidak. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi daripada 5 soalan, 2 soalan berkaitan umur. Jadi apa sebab? Sebab pertama, umur adalah setiap hembusan nafas kita. Kita bernafas sekarang ni, kita bernafas dalam umur kita. Dan ianya nikmat yang tak semua dapat kecapi. Saudara mara kawan-kawan kita yang telah kembali ke rahmatullah, tak ada dah nafas serupa kita sekarang. Tak ada dah. Umur kita adalah nafas kita. Sayang kalau dihembuskan nafas usia kita pada benda yang tidak bernilai kejayaan dunia dan akhirat. Dua-dua kita nak kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat. Setiap helaan nafas tidak digunakan untuk cipta kejayaan. Oleh sebab itulah dalam satu kajian yang pernah dibuat, orang-orang yang berjaya, kehidupan mereka habiskan pada perkara yang bermanfaat saja. Ada satu buku, Rich Habits, The Daily Success Habits of Wealthy Individuals. Buku berkenaan tentang habit ataupun tabiat orang-orang kaya. Apakah yang mereka lakukan setiap hari, jadual hidup mereka. Ada satu buku pernah dibuat. Kajian itu menunjukkan 67% daripada orang-orang kaya di seluruh dunia, mereka tonton TV dalam sehari selama 1 jam saja, ataupun kurang daripada itu. Dan hanya 6% saja orang kaya yang gemar tonton rancangan reality. Orang kalau kaya, orang hebat, dia tak ada masa menengok rancangan reality ni. Ni bukan nak marah rancangan reality, tidak. Ada rancangan reality yang baik, tapi 6% je yang tengok rancangan reality. Dia orang kaya-kaya, orang hebat, 67% tak sampai sejam menengok TV. Kita kalau dah melayan Netflix, la ilallah, marathon cerita Korea pada pagi sampai ke malam. Pagi sampai ke malam. Memang padanlah, begitulah rupa. Dan kajian juga menunjukkan 78% daripada orang-orang miskin suka menghabiskan masa berjam-jam tonton rancangan reality tiap-tiap minggu. Kita tak kata semua rancangan televisyen ni tak bagus. Ada yang bagus, ceramah ada, forum ada, macam-macam. Tapi menengok rancangan reality yang tidak membina jiwa, tidak, yang itu tak ada gunanya. Nengok dia kelahi, nengok dia berlawan sama dia, berdengki sama dia. Baik itu gunakanlah helaan nafas kita ini pada benda-benda yang bermanfaat. Kenapa umur juga sering diperingatkan? Sebab umur adalah masa. Sebab itu jangan buang masa. Time is ticking.
Masa ni berjalan. Dan ada satu kajian dia buat, life expectancy in Malaysia. Berapakah unjuran, berapa panjang umur di Malaysia ni? Ada dia buat kajian. Laki-laki, ini daripada statistik, Department of Statistik. Dia buat kajian, laki-laki average umur life expectancy di Malaysia 73.2 tahun. Perempuan 77.6 tahun. Maknanya total life expectancy di Malaysia adalah 75.3 tahun. Dan dari segi ranking dunia, kita duduk ranking ke-71 dalam World Life Expectancy. Sebab itu, gunakanlah untuk bermanfaat. Kalau daripada kecil sampai umur 75 tahun, tanpa kita sedar, kita banyak buang masa untuk benda yang kita tak perasan. Benda tu sebenarnya sangat mencuri masa kita. Pernah buat kajian. Kalau daripada kecil sampai umur 75 tahun, tanpa kita sedar, kita telah habiskan masa selama 26 tahun untuk tidur saja. Nisbah 8 jam setiap kali kita tidur, dan 3 tahun kita bergolek nak tidur. Itu ada dia buat kajian. Dan dalam tempoh daripada kita kecil sampai umur 75 tahun, kita habiskan masa 8 tahun 4 bulan untuk menonton TV, dengan nisbah menonton selama 2.8 jam satu hari. Dan juga kita habiskan masa selama 3 tahun untuk tengok telefon saja, dengan nisbah 32 jam tengok telefon ataupun main telefon sebulan online. Dan kita habiskan masa 4 tahun 6 bulan untuk aktiviti makan dan juga minum, dengan nisbah 67 minit sehari kita pergi makan minum. Maknanya kajian-kajian ini menunjukkan masa kita berjalan begitu rugi begitu saja. Macam sekarang ni musim-musim PKPP, banyak kena beratur macam-macam. Ada satu kajian buat, umur daripada kecil 475, kita beratur saja 235 hari untuk beratur, 115 hari untuk ketawa, 136 hari untuk seorang wanita bersiap dan bersolek, dan 46 hari untuk laki-laki bersiap untuk nak keluar daripada rumah. Nisbah-nisbah ini menunjukkan masa kita hamburkan untuk benda-benda yang tak sepatutnya mengambil masa yang lama. Ayolah saudara-saudari sekalian, jom kita renungkan. Seumur hidup kita ini, Tuhan dah bagi kita pinjam umur sekarang. Berapa lama kita guna untuk sembah Allah? Berapa lama? Ada satu kajian pernah dibuat. Semayang sehari 17 rakaat. Kalaulah 2 minit per rakaat, darab 17 rakaat, kita baru sembah Allah 34 minit. Maknanya sehari kita cuma semayang 34 minit je sehari dalam masa 24 jam. Cuba kita pindahkan. Dalam seminggu ada 7 hari. Sehari kita semayang total 34 minit. Makna dalam seminggu, darab kita dapat 238 minit je kita semayang dalam masa seminggu. Dalam masa sebulan ada 4 minggu. Maknanya 238 minit seminggu, darab 4 minggu bersamaan 952 minit sebulan. Cuba kita tengok dalam setahun. Maknanya dalam setahun 952 minit dalam sebulan kita semayang, darab 12 bersamaan 11,424 minit. Tukar kepada mod jam, maknanya 190.4 jam setahun kita semayang. Tukarkan mod jam tu kepada mod hari, maknanya kita hanya semayang dalam setahun sebanyak 7.93 hari sahaja. Andai kalau umur kita 60 tahun, tolaklah 10 tahun, ambil 50, maka hak 190.4 jam kita solat dalam setahun, darab 50 baru bersamaan 9,520 jam. Dan 9,520 jam itu hanyalah bersamaan 396.7 hari saja. Ini bermakna 50 tahun usia kita, kita sembah Allah betul-betul setahun je. Yang lain apakah masa yang ada kita gunakan? Tidur, beratur, ketawa, solek, bersiap, jalan, jogging, bawa kayuh bersikal. Salah ke buat kerjaan? Tidak salah. Tapi ayuh jadikan semuanya ibadah. Sambil bersolek, sambil selawat, sambil berdoa, sambil berzikir. Kayuh bersikap, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Jadikanlah setiap aktiviti kita bernilai ibadat.
Jadikan semuanya bernilai ibadat. Sebab kita semayang sembah Allah hanya setahun saja dalam tempoh 50 tahun. Baik, itulah bila kita masuk tahun baru sebegini, ingat, bila umur kita dah semakin meningkat, berhati-hatilah. Baik, itu ulama pesan, bila umur makin meningkat, jangan minta panjang sangat umur tu. Buat biasa-biasa sudah. Umur, Nabi ajar, jangan doa minta panjang umur sampai awak jadi tua nyanyuk. Jangan. Lepas itu Nabi ajar satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami. Hadis Bukhari. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada lemah, aku berlindung daripada malas, aku berlindung daripada jadi penakut. Yang keempat, wal harami, daripada tua nyanyuk. Hadis Bukhari. Jangan biasa-biasa sudah, supaya dosa tak banyak. Kalau nak minta panjang umur, silakan. Malam kan sebelum maghrib dengan lepas maghrib kita berdoa awal tahun dengan akhir tahun dengan awal tahun. Doa minta panjang umur, tak ada masalah. Tapi biarlah dalam keberkatan. Moga dipanjangkan umur dalam keberkatan, ketaatan kepada Allah. Itu kita hendak. Macam kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendoakan kepada Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Ya Allah, banyakkan harta dia, ramaikan anaknya, panjangkan umurnya, ampunkan dia. Artinya Nabi pun doa juga untuk orang panjang umur. Tapi biarlah dalam keberkatan. Yang kedua, bagi kita yang dah meningkat usia, jangan berangan nak muda balik. Jangan. Umur dah 50 lah. Habis dah zaman rok kapak, habis dah. Zaman ialah lahir tahun 70, lahir tahun 70. Orang zaman tu umur besar, zaman remaja dengan rok dan macam-macam lagi. Boleh, tak ada masalah. Hiburan, halwa telinga, tapi jangan berangan nak muda balik. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tegur orang-orang tua yang berjiwa muda, yang lupa diri pula. Itu Nabi tegur, la yazalu qalbul kabir syaban fitnatain fi hubbi dunya wa tulil amal. Orang yang makin tua umurnya, hatinya akan sentiasa muda dalam dua perkara. Walaupun dah putih, kedut dah habis dah, tapi hati masih muda dalam dua perkara. Pertama, fi hubbud dunya wa tulil amal. Pertama, dalam bab cinta dunia. Dia punya cinta kepada dunia kalah orang muda. Dia punya cari projek kalah orang muda. Cinta dunia. Yang kedua, tulil amal. Dia punya panjang-panjangan untuk nak panjang umur. Kalau boleh nak cecah 200 tahun. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Silakan umur meningkat, tapi mintalah dalam keberkatan. Ingat, masuk tahun baru, umur makin meningkat, ada satu teguran pada Nabi lagi, jangan ubah rupa kita yang dah tua. Apa rupa kita, teruskan. Kata Ibnu Abbas, Nabi pernah menyebut, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhiriz zaman bisawadi kahawasilil hamami la yarihuna raihatal jannah. Akan ada pada akhir zaman satu kaum yang mana mereka akan hitamkan rambut mereka dengan kiwi atau warna hitam, bagaikan dada burung merpati, la yarihuna raihatal jannah. Ini orang, kata Nabi, tak akan boleh cium bau surga. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi jangan sampai nak kiwi-kiwi rambut pula lah. Ada satu perbincangan ulama, kalau selain daripada warna hitam, boleh tak cat rambut ataupun nak dyekan rambut ini? Baik, Nabi hanya larang dye ataupun kiwi rambut dan juga janggut kita dengan warna hitam. Itu saja. Ada satu hadis daripada Jabir bin Abdullah, utiya bi Abi Quhafata yawma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kasaramati bayadha. Abu Quhafah datang pada hari penaklukan Mekah dengan rambut dan janggut yang berwarna putih seperti pohon as-saramah. Saramah satu pohon di padang pasir, dia macam kapas, putih saja. Abu Quhafah ni ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia ni duduk di Mekah, nama penuhnya Osman Abu Quhafah Ibnu Amir. Dia ni umur panjang. Dia meninggal lepas Sayyidina Abu Bakar meninggal, dan dia meninggal umurnya 97 tahun. Jadi putih dah. Dia masuk Islam semasa Fathu Mekah.
Nabi datang daripada Madinah, dia masih belum Islam. Anak dia Islam, sahabat Nabi. Dia tengok orang Islam ramai datang, itu pun dia tak nampak orang yang beritahu. Dia penghujung usianya, matanya dia hilang penglihatan. Akhirnya dia masuk Islam dan dia join sekali dalam Fathu Mekah. Tapi Nabi daripada jauh nampak rambut dia putih sangat. Maka kata Nabi, ghayru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Kata Nabi, ubahkanlah dia punya ubannya itu, bubuhkan selain daripada hitam. Maknanya jangan putih sangat. Daripada riwayat inilah kata ulama, ni hadis riwayat Imam Muslim, dapat beberapa hukum. Pertama, sunat mewarnakan rambut atau rambut yang beruban dengan apa-apa saja warna selain daripada warna hitam, tetapi afdal simpan, khususnya bagi orang yang tidak terlibat dalam agensi penguatkuasaan. Macam contoh, kita dah pencen, dah tak kerja, ada uban, simpan. Tapi kalau kita masih bekerja, umur 40, umur 50, tapi uban dah banyak, dan kita pula terlibat dengan agensi penguatkuasaan, iaitu mesti elok dapat diubah, sunat diubah. Kenapa penguatkuasa dia kena tutup uban dia? Supaya menimbulkan kegerunan. Contoh masa PKP misalnya, atau hari Jumaat kita ada kaki tangan rela yang jaga kawalan masjid, pasar malam, pasar tani. Bayangkan kalau anggotanya putih, misai, rambut putih, dia tak menimbulkan kegerunan, sebab uban menunjukkan orang tua. Jadi sunat dia tutup sikit. Tapi jangan pakai hitam, pakai warna selain daripada itu. Warna apa? Apa-apa je lah, tak dinyatakan warna apa. Kalau berani, bolehlah jalur gemilang musim-musim merdeka ni, buat merah, kuning, biru, contoh lah. Tak lah begitu ya. Biasa orang tahu inai, oren, nampak garang sikit. Tapi kalau kita yang tak ada apa-apa agensi penguatkuasa ni, afdal kita simpan. Kenapa? Orang beruban dapat kemuliaan. Kata Abu Musa al-Asy'ari, inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslim. Sesungguhnya termasuk daripada tanda Allah memuliakan seseorang adalah Allah mengurniakan kepada dia uban. Hadis riwayat Abu Daud. Dan uban juga, kata Sa'id bin Musaib, dia pernah dengar Nabi menyebut, uban ni lambang wibawa, lambang kewibawaan. Kana Ibrahimu awwalan nasi dayyafa dayfa, wa awwalan nasi ikhtatana, wa awwalan nasi qassa syarib, wa awwalan nasi ra'a syaiba. Nabi Ibrahim, kata Nabi, adalah orang pertama yang suka menjamu tetamu, orang pertama yang berkhatan, orang pertama yang potong misai, dan orang pertama yang nampak uban. Faqal, ya Rabbi ma hadha? Faqal Allah tabaraka wa ta'ala, waqarun ya Ibrahim. Faqala ya Rabbi zidni waqaran. Lalu Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Allah, hey Tuhan, wahai Allah, apa benda ni putih ni? Maka dijawab oleh Allah, waqar, itu adalah kewibawaan wahai Ibrahim. Lantas Ibrahim pun berdoa, ya Allah, tambahkanlah aku kewibawaan itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kewibawaan maknanya orang nampak dia ni lebih berpengalaman. Dia lebih berpengalaman. Sebab itu trend terbaru sekarang ni, orang muda pun dah nak putihkan rambut juga. Nak nampak dia ni, dia panggil trend grey hairstyles, style-style macam Tony Stark, cerita Iron Man, style-style macam David Beckham, George Clooney, buat putih, nampakkan kematangan. Tapi jangan buatlah benda ni uban ori yang original betul. Dan juga uban ini dia jadi cahaya di hari kiamat. Dia dapat orang yang ada uban ni sentiasa dapat pahala dan dapat pengampunan dosa. Hadis daripada Amr bin Shu'aib, la tantifu syaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam ila kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Janganlah kamu mencabut uban. Tidak ada seorang muslim yang mana tumbuh padanya selai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya buatnya pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, la tantifu syaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam ila kataballahu lahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'atan. Mana-mana muslim yang mana tumbuh padanya selai uban,
maka Allah akan menuliskannya dengan uban tersebut satu kebaikan, dan Allah akan memadamkan kesalahannya dengan uban tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi yang pertama, sunat hukumnya mewarnakan rambut bagi orang-orang tertentu, tapi elok juga menyimpan uban tersebut untuk mengambil barakah. Yang kedua, kata ulama, harus mewarnakan rambut. Harus ini dengan tujuan untuk jihad misalnya, atau mewarnakan rambut bagi isteri dengan tujuan untuk berhias kepada suami. Itu harus dibenarkan. Yang ketiga, ada masanya makruh juga mewarnakan rambut. Makruh supaya nak kelihatan seperti orang soleh. Tak boleh saja dibubuhnya oren-oren nak nampak awak tu orang alim. Kalau tolak jadi imam kan mula gagau-gagau. Jangan menampakkan diri kita jadi orang alim. Nanti orang test nanti ya. Kedua, makruh memutihkan rambut dengan apa juga bahan untuk tujuan kelihatan tua, atau untuk mendapat kedudukan dalam masyarakat, atau supaya orang dengar cakap dia. Itu tak boleh. Katalah penceramah muda-muda, kan kalau muda sangat, umur baru 24-25, orang tak nak dengar, dia pun bubuh lah putih-putih sikit bagi nampak tubuh. Itu tak boleh, makruh. Dan ada masanya haram, iaitu mewarna rambut dengan warna hitam kecuali ada sebab-sebab tertentu. Dan juga haram mewarnakan rambut sampai kita ni dah menyupai perlakuan orang-orang yang bukan Islam. Contohnya dia warnakan rambut dengan warna hijau misalnya. Hijau tu tak salah, tapi rupanya dah macam ada watak-watak tertentu di barat sana yang rambutnya warna hijau juga. Yang penting jangan kita belagak muda. Umur dah tua, Allah Ta'ala kurniakan uban, beri kita lemah, badan makin bongkok. Itu menandakan kematian itu makin dekat. Dan itu adalah utusan-utusan yang dihantar oleh malaikat maut kepada kita sebelum dia sendiri datang menjemput kita nanti. Ayuh, jangan kita berlagak muda, lagak meniru orang muda yang berjalan tak berkesudahan, yang kalau berjalan sampai menahun, yang tak sedar akan tuanya, yang tak ingat pintu kuburnya. Makin tua makin berminyak, makin diramas makin bersantan. Kalau elok bawaannya, dapat menjadi tua di rumah. Kalau tersalah jalannya, jadilah dia si tua miang. Bagai pinang tua ketai, dikacip menyuming kacip, digobek mematah gobek. Patang menengok orang lalu, tak boleh melihat kening berkilat. Tak boleh menengok kulit tegang. Di mana teluk, di situ bini. Di mana tanjung, di situ anak. Tak cukup bini satu, mana kandang, mana anaknya. Anak nikah, awak pun nikah, beranak bini sepepak padang. Patutnya bila kita dah makin berumur, tua berpalut dengan budi, tua alim berkitabullah, tua berpadan adat lembaga, tua bijak dengan ilmunya, bagai teluk timbunan kapar, bagai tanjung tumpuan angin, bagai payung kembang sekaki, tahu menjaga anak cucunya, tahu menjaga aib dan malu, tahu membimbing anak menantu, tahu menjaga adat lembaga. Baik, itu memasuki mahal hijrah kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita mengambil pelajaran bahawa tanpa kita sedar, hijrah adalah sunnatullah. Kita nanti pun sebagai manusia, selain daripada berhijrah secara fizikal, berjalan ke sana kemari, pindah ke sana ke sini, kita juga sering berhijrah. Dulu kita duduk di alam roh, hijrah ke satu alam namanya alam rahim. 9 bulan duduk dalam perut ibu. Daripada alam rahim, hijrah lagi ke alam dunia. Sekarang yang sedang kita lalui, dipinjamkan juga tidak lama, entah 50 tahun, entah 60 tahun, entah 70 tahun, nanti pindah lagi ke satu alam namanya alam barzakh. Maka ingatlah, apabila sekarang umur makin meningkat, sedar-sedar uban mulai gugur, gigi mulai bertabur, kulit pun dah mula kendur, mata pun dah mula kabur. Itu semua petanda ianya adalah utusan-utusan daripada malaikat maut. Banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita bahaskan lagi berkenaan tentang kitab kita ini, kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta ini.
Akhir kata, bagi pihak Masjid Negeri Sultan Ahmad I dan juga rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Rasam Melayu Pahang, kami mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijrah 1442 Hijriah. Kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan tahun baru yang akan kita tempuhi nanti memberi lebih banyak kebaikan dan peluang-peluang kebaikan kepada kita. Sebelum berpisah, mari kita menandatangkan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'saran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, berkat kekuatanmu, berkat kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami apa yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.